Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton setia TV Al-Hijrah? Salam Sayyidul Ayam, salam di hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini dan salam Malaysia Madani. InsyaAllah kita satukan ummah dengan ilmu. Kalau tadi kita dah bersama dalam program Assalamualaikum daripada pukul 6.30 pagi sehinggalah pukul 10 pagi bersama dengan rakan saya Ardi Herman tadi kan. Kali ini kita bertemu pula dalam Facebook Live TV Al-Hijrah bersama dengan Pertubuhan Mihrab, dan tajuknya pada hari ini adalah Merdekakan Diri dari Dunia. Tapi sebelum tu, buat mereka yang sedang menonton Facebook Live ni, kalau belum muat turun aplikasi Al-Hijrah Plus, bolehlah berbuat apa demikian. Ni ada QR code ni, boleh scan sekarang untuk anda muat turun Al-Hijrah Plus. Jadi anda boleh tonton TV Al-Hijrah tak kira di mana anda berada, tak kira pukul berapa dan tak kira waktu. Yang pentingnya bio internet. Ada internet, bolehlah tengok Al-Hijrah Plus. Kadang-kadang yelah kita keluar nak pergi beli barang, ada urusan nak hantar anak ke sekolah, tak sempat nak tengok TV Al-Hijrah. Takut terlepas program kesukaan kita. Jadi boleh muat turun Al-Hijrah Plus, sambil-sambil buat kerja tu boleh dengar dalam kereta. InsyaAllah banyak manfaatnya kan. Jadi macam saya cakapkan tadi, kita punya tajuk pada pagi ni adalah Merdekakan Diri dari Dunia. Jadi kepada penonton CCTV Al-Hijrah, kalau boleh button share tu tekan banyak-banyak kali supaya kita share kepada grup WhatsApp, kita share kepada Facebook peribadi kita supaya ramai lagi dapat manfaat daripada perbincangan pada pagi ni insya-Allah. Dan kita nak bersama dengan tak lain dan tak bukan tetamu kita, iaitu Ustaz Nazri Abbas yang merupakan Duta Pertubuhan Mihrab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Alhamdulillah, Sa'anan sihat. Sa'anan sihat? Alhamdulillah sihat. Jadi Ustaz, Allah. kita nak terus masuk ke dalam kita punya perbincangan lah. Seperti yang penonton di Facebook Live tahu, kita bakal menyambut Hari Kebangsaan 2023. Maksudnya kita nak sambut kemerdekaan yang ke-66. Masya Allah, dah 66 tahun kita merdeka. Tapi adakah kita benar-benar faham erti merdeka? Adakah kita benar-benar menghayati konsep merdeka yang kerajaan kita bawakan pada hari ini kan? Tapi sebelum tu, mungkin kita nak tahu juga kan daripada Ustaz Nazri kan, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan erti kemerdekaan yang sejati? Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton-penonton yang berada di pagi Jumaat yang penuh dengan keceriaan dan kebahagiaan ini. Kita ucapkan ahlan wa sahlan bersama dengan program kita pada pagi ini,
Dan terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Hanan dan TV Hijrah selaku medium perantaraan antara kita dan penonton-penonton yang setia untuk terus istiqamah dalam melengkapkan diri di baki-baki kehidupan kita ini dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang boleh memberi kita motivasi untuk kita melangkah ke depan sebagai seorang hamba Allah yang merdeka, sebagai seorang khalifah Allah yang memakmurkan kemerdekaan dengan syariat Allah dan syariat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Seterusnya kita bersyukur kepada Allah SWT di atas nikmat iman dan Islam, dan kita sebagai umat Muhammad hari ini kita dapat menjadi orang yang merdeka. Alhamdulillah, kita sebenarnya membincangkan satu tajuk yang agak orang kata besar bersempena dengan kita berada di bulan kemerdekaan. Kita bulan 8 ni bulan yang sinonim dengan 31 hari bulan 8 1957, di mana kali ni kita punya logo, tema kita punya kemerdekaan, saya rasa tak tahulah adakah semua tahu ataupun sebahagian tahu, iaitu tekad perpaduan penuhi harapan. Itu adalah kita punya moto Hari Kebangsaan 2023. Jadi bila kita bincang pasal merdeka ni, semua orang akan teringat lagu Allahyarham Sudirman. Merdeka, merdeka, merdeka. Semua akan teringat dengan bapa kemerdekaan, iaitu kita punya pejuang, iaitu Tengku Abdul Rahman, Perdana Menteri kita yang pertama. Dan tak lupa juga orang yang sama-sama menjadi pejuang-pejuang kemerdekaan digelar sebagai bapa kebangsaan Malaysia, iaitu Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Mereka adalah tokoh-tokoh antara barisan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan tanah air kita. Tetapi di sebalik kisah-kisah yang termaktub dalam sirah ataupun tarikh sejarah Hari Kemerdekaan yang kita akan raikan hanya beberapa hari saja lagi ni, kita ingin mengajak semua penonton-penonton, semua penuntut-penuntut ilmu yang setia, yang budiman ini, bagaimana kita ingin memahami erti merdeka menurut perspektif Allah dan Rasul. Bagaimana kita ingin memahami dan seterusnya menjadikan dia sebagai satu prinsip dalam hidup kita. Merdeka yang hakiki dan sejati itu adalah merdeka yang perlu kita jadikan pegangan hidup kita. Seterusnya, kita jadikan dia sebagai satu sumber kekuatan untuk kita melangkah ke depan menjadi hamba dan khalifah Allah yang merdeka. Okey, kalau kita cerita pasal merdeka, sebelum itu kita kena tahu apakah maksud merdeka. Kalau kita tengok maksud merdeka ni ataupun dalam bahasa Melayu kita boleh katakan dia macam erti yang seerti tapi tak memaknai dengan makna yang tepat, iaitu bebas. Okey, kita perlu perincikan terlebih dahulu, adakah merdeka itu bebas? Dan kalau kita tengok dalam bahasa Arab disebut sebagai hurriyah ataupun taharrur. Ataupun juga kita boleh katakan bahawa merdeka yang kita nak definisikan pada pagi ini, yang dikatakan merdeka sejati yang hakiki, dia ada had-had, bukan bermaksud umum. Jadi ini kita nak ceritakan dulu supaya kita faham bahawa begini pandangan Islam terhadap kemerdekaan. Jadi saya harus menjadi orang yang merdeka mengikut acuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul, bukan mengikut acuan idea-idea yang datang daripada pelbagai pemikiran manusia yang kebanyakannya bercanggah dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah SAW. Jadi Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dengan berkat baginda Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Kita cuba bahas tentang tajuk dan persoalan ini supaya dia menjadi sumber ilmu kita pada pagi ini untuk kita jadikan tindakan, insya-Allah. Okey, kalau kita tengok makna merdeka yang sejati, kita akan definisikan dia sebagai kebiasaannya kita bebas daripada penjajah. Kita bebas daripada penjajah dan kita bebas untuk melakukan apa saja. Itu kebiasaan yang kita akan fikir. Kita tidak akan diikat. Kita tidak akan dikongkong. Kita boleh buat apa yang kita fikirkan. Kita boleh buat apa yang kita mahukan. Kita boleh buat apa yang kita rancang dan apa yang menjadi cita-cita kita. Sedangkan kalau kita tengok, memanglah yang dikatakan merdeka itu at-taharrur wal khalas min ayyi qaidin wa saytarah ajnabiyah. Maksudnya apa? Bebas dan lepas daripada segala bentuk ikatan dan penguasaan pihak-pihak yang lain. Maknanya pihak kedua, pihak ketiga tidak akan terlibat dalam segala langkah-langkah aktiviti dalam hidup kita. Kalau dia sebagai individu, dia akan merdeka sebagai individu. Kalau dia dalam keluarga, dia merdeka sebagai keluarga. Kalau dia sebuah negeri atau negara, dia merdeka sebagai sebuah negeri dan negara. Tapi apakah itu maksud yang sebenar?
Dan kita kena lihat bagaimana nak mengetahui maksud sebenar, kita tengok siapakah bapa ataupun maha guru kepada perjuangan kemerdekaan. Tidak lain tidak bukan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagindalah satu-satunya pejuang terulung, maha guru kepada pejuang kemerdekaan yang menjadi idola kita, yang menjadi mentor kita dalam kita melakukan sesuatu usaha perjuangan untuk memerdekakan diri kita dan negara kita. Jadi Rasulullah adalah kita punya rujukan dan reference utama. Kalau kita tengok baginda Rasulullah SAW dalam memaknakan kemerdekaan dalam perjuangan baginda, kita akan nampak beberapa perkara yang akhirnya baru kita faham, oh inilah makna kemerdekaan yang hakiki dan sejati. Kita tengok yang pertama. Bila kita tengok sebut tentang Rasulullah SAW, kita tengok Rasulullah ada misi. Dalam hidup Rasulullah tidak pernah Rasulullah buat melainkan semua yang dia buat, semua yang dia kata adalah yang datang daripada wahyu Allah SWT. Semuanya terpimpin, semuanya terbimbing, semuanya tidak dibuat suka-suka hati, semuanya dibuat dengan begitu teliti dan terancang. Itulah baginda Rasulullah SAW. Yang pertama kita nampak untuk kita faham makna dan erti kemerdekaan yang sejati dan hakiki, kita tengok Rasulullah SAW telah memperjuangkan satu perjuangan yang sangat-sangat penting dan utama untuk kita menjadi orang, bangsa, negara yang merdeka. Pertama apa? Dalam memahami erti kemerdekaan sejati dan hakiki, Rasulullah bebaskan manusia daripada belenggu ikatan jajahan nafsu. Ini adalah perkara pertama yang Rasulullah SAW buat. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah SWT, kita tengok dalam surah An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri daripada keinginan hawa nafsunya, sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya. Dia tahan daripada belenggu nafsu, dia lepaskan daripada ikatan nafsu, dia bebaskan daripada jajahan kejahatan nafsu. Inilah perkara yang Rasulullah buat kepada satu bangsa yang dikenali sebagai Arab Jahiliyah, yang dikenali sebagai belalang padang pasir, yang dikenali sebagai bangsa yang barbarian, yang hidupnya memang bertuhankan nafsu. Cari duit, cara nafsu, berkeluarga, cara nafsu, berpolitik, cara nafsu, berekonomi, cara nafsu. Apa saja yang dibuat pada zaman sebelum Rasulullah diutus, mereka buat berteraskan nafsu. Mereka bertuhankan nafsu. Apa saja. Mereka makan dengan nafsu, mereka berperang dengan nafsu, mereka orang kata berhibur dengan nafsu. Maknanya nafsu itu menjadi mentor, nafsu itu menjadi Tuhan, nafsu itu menjajah dan penjajah dalam hidup mereka. Sebab tu kita tak heran orang jahiliah boleh buat perkara-perkara yang tak masuk akal. Bunuh anak perempuan yang comel-comel loteh yang tak berdosa, ditanam bukan dalam keadaan dah mati tapi masih hidup. Jadi perkara pertama yang kita nampak dalam definisi merdeka yang hakiki dan sejati ni, Rasulullah bebaskan manusia daripada belenggu ataupun jajahan hawa nafsu yang jahat. Ini kita tahulah kenapa nafsu ni perkara pertama, sebab disebutkan dalam Quran semuanya nafsu amarah itu sangat mengajak kepada kejahatan. Maknanya dia tidak pernah, nafsu amarah ni ada masa seminit, 2 minit ajak kita buat baik, ajak kita solat, ajak kita ziarah, ajak kita bagi orang makan, ajak kita infak. Tidak pernah walau sesaat nafsu amarah ajak kita buat baik, melainkan dia kongkong kita, diikat kita, dijajah kita, buat jahat, buat jahat. Kalau tak boleh buat ni, buat jahat yang kedua. Kalau tak boleh yang ketiga, buat jahat yang keempat. Dia bagi pelbagai idea, dia menjadi konsultan terhebat untuk mengajak kita masuk dalam api neraka. Itulah penjajah paling ganas, paling zalim, paling bahaya, yang tidak pernah berhenti menjajah 24 jam, turun naik nafas kita, sentiasa kerjanya mencari ruang untuk menjajah terus diri kita. Jadi ini perjuangan paling hebat yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, yang wajib kita tiru, yang wajib kita perjuangkan, yang wajib kita fahami dan hayati untuk kita jadikan sebagai plan tindakan kita, sebagai agenda utama kita, sebagai projek perdana kita dalam nak menjadi sebuah bangsa, negara dan individu yang merdeka. Yang kedua, kita tengok Rasulullah SAW berjuang bermati-matian
berjuang semua sepanjang hidup daripada start dia diutuskan menjadi Rasul pada umur 40 tahun sampailah wafat baginda. Apa dia perjuangan Rasulullah? Iaitu memerdekakan orang-orang Arab jahiliah dan manusia keseluruhannya daripada akhlak yang keji. Ya? Sebab tu kita tengok ada hadis yang disebut akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khulqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan Rasulullah juga disebut sebagai innaka la'ala khuluqin azim. Dan Rasulullah juga diutus liutammima makarimal akhlak. Perjuangannya itu untuk membaiki, menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa kita kata ini sebagai satu perjuangan kemerdekaan? Bayangkan kalau manusia berakhlak keji buruk macam haiwan. Apa yang akan terjadi? Secara realitinya manusia akan hidup sentiasa diburu, dibelenggu kegelisahan, diikat dengan kegelisahan dan ketakutan, dijajah dengan ketakutan dan ketidakselesaan, ketidakharmonian. Ini bahaya bila akhlak tidak baik. Bila akhlak itu keji, bila akhlak itu buruk, bila akhlak itu akhlak seorang penzalim. Ini sangat-sangat bahaya. Jadi Rasulullah diutuskan untuk liutammima makarimal akhlak, untuk menjadikan pada akhlak yang macam haiwan, akhlak yang macam syaitan kepada akhlak yang mahmudah. Jadi perjuangan ini, wahai sahabat-sahabat ni kasih sekalian, bukan satu perjuangan yang mengambil masa 3 bulan, bukan perjuangan yang diambil masa 3 hari 2 malam, bukan perjuangan yang diambil masa selama 40 hari 4 bulan, tidak. Perjuangan ini setiap hari Rasulullah buat. Di mana-mana saja Rasulullah buat, takkan lekang daripada perjuangan untuk memperjuangkan supaya akhlak manusia yang keji tadi ditukar menjadi akhlak-akhlak yang mulia dan terpuji. Jadi ini perjuangan yang kita wajib juga buat dan teruskan untuk tidak dibelenggu oleh penjahat-penjahat yang berakhlak keji dalam kehidupan seharian. Jadi ini satu tugas yang besar. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita melihat macam mana Rasulullah SAW dalam memberi erti kemerdekaan yang sejati dan hakiki, baginda memperjuangkan supaya manusia terlepas bebas daripada ikatan budaya, pandangan hidup yang tujuan hidup dia adalah dunia. Hidup dia duit. Di manakah duit? Di mana kau duit? Bangun celik mata duit, gosok gigi duit, masuk bilik air nak mandi duit, buang air besar duit, keluar bilik air duit, kemudian nak tengah sarapan duit, kejap lagi pergi breakfast dekat kedai mamak duit, dekat Starbucks duit, kan? Semua bincang duit, tengah hari pun duit, dalam pergi masjid pun duit, tengah sembahyang pun fikir duit. Bayangkan tengah-tengah iktidal, tengah-tengah rukuk, tengah-tengah sujud, duit, dunia. Apa maksudnya? Dunia itu dah jadi Tuhan. Apa maksudnya? Dunia, duit itu dah jadi Tuhan. Ad-dananir wad darahim itu dah menjadi Tuhan. Hakikatnya itulah Tuhan dia. Di mulut tak, Allah tu Tuhan. Tapi kalau kecenderungannya sudah berubah, pemikirannya sentiasa memikirkan dunia, hatinya sentiasa cenderung dan memikirkan dunia dan duit, itulah Tuhannya. Sebab definisi Tuhan adalah apa yang kita cenderung dan yang kita suka. Kalau kita benar-benar cinta Allah, kita cenderung pada Allah, tentulah hati dan akal kita Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Fattah. Tapi tak, duit. Yang paling dahsyat, kadang-kadang dalam zikir pun kita fikir dunia. Sebut betul kan, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Badi'as Samawati wal Ard, tapi otak duit, hati duit. Itu lagi bahaya. Jadi maknanya kita masih terjajah. Okey. Jadi maknanya nak Rasulullah ni berjuang sampai Rasulullah habis-habis. Kalau kita tengok sirah, bagaimana perjalanan Rasulullah melepaskan kehidupan manusia yang jahiliah yang selama ini dibelenggu soal harta, sangat dahsyat. Kita ambil contoh Sayyidina Mus'ab bin Umair. Seorang sahabat Rasulullah yang duduk di Mekah, terkenal sebagai seorang pemuda yang tampan, handsome, kacak. Mungkin lebih handsome daripada Ustaz Anan lagi lah, kan? Sebab kalau sebut nama Sayyidina Mus'ab bin Umair ni, memang ada rata-rata serikandi anak-anak dara di Mekah, fiwit semua. Memang cantik, memang handsome. Kemudian kaya raya pula. Mak bapak semua hartawan dan bangsawan. Tapi bagaimana
dengan didikan Rasulullah yang telah memasukkan iman yang padu, yang jitu ke dalam hati dan minda anak muda ini, yang kaya raya ini, yang hidupnya bergelimpangan dengan kemewahan, naik kuda-kuda yang paling mahal, pakai pakaian-pakaian yang berjenama lebih mewah daripada beli di pavilion, ini telah mengubah landscape hidupnya menjadi orang yang paling bersederhana dalam kehidupan dunia, tetapi paling mewah dalam kehidupan akhirat. Contoh antara yang terbaik adalah Sayyidina Mus'ab bin Umair, duta pertama yang Rasulullah SAW utuskan ke Madinah untuk menyampaikan Al-Quran dan Islam. Ini contoh kan, macam mana dia sanggup tinggalkan. Dia sanggup tinggalkan demi cinta pada Allah dan Rasul. Hidup mewah dia tu. Sebab dia tahu bahawa dunia itu adalah haba'an manthura. Dunia itu adalah mata'ul wurud. Tipu daya yang menipu, yang boleh merosakkan. Ending dia adalah negatif kalau tidak pandai membawa. Jadi dia tahu itu, maka ditunjukkan kepada Rasulullah sebagai lambang cinta yang hakiki, sebagai tanda bahawa dia adalah seorang umat Muhammad yang merdeka, yang hakiki, yang merdeka sejati, tinggalkan. Sebab tu kita tengok dalam hal ini, dalam perjuangan Rasulullah membebaskan manusia daripada ikatan belenggu jajahan duniawi dan cinta kepada dunia ini, ada satu hadis daripada Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, disebut sebagai, saya sebutkan makna dia, barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, man kanatid dunya hammahu faraqallahu alaihi amrahu. Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, ini kena dengar baik-baik ni. Tujuan hidup dia, objektif hidup dia, matlamat hidup dia dunia, maka Allah akan mencerai beraikan urusannya. Subhanallah. Ini satu perkara yang menakutkan bagi orang-orang yang waras, yang mahu menggunakan akal fikiran, yang masih celik hatinya, yang tak buta hatinya. Dia kalau dengar hadis ni, dia kata Allah akan cerai beraikan urusan dia. Urusan ekonomi dia, urusan hidup dia, urusan rumah tangga dia, urusan pekerjaan dia, urusan apa saja yang dia buat A to Z, Allah cerai beraikan kalau objektif matlamat dan hidup dia semata-mata untuk dunia. Menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Ni Rasulullah menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Masya Allah, tabarakallah. Subhanallah, ini satu janji Allah kepada orang-orang yang beriman, kepada orang yang bertakwa, yang tahu bahawa la ilaha illallah, bukan dunia yang wajib, bukan dunia yang dijadikan Tuhan untuk disembah. Jadi maknanya dia tahu bahawa matlamat dia bukan dunia, tapi akhirat yang kekal abadi, bukan dunia yang fana. Jadi dia tidak pernah meletakkan dalam jadual peribadinya, diarinya, dalam matlamat organisasi kehidupan syarikat dia, bahawa dunia adalah objektifnya, mencapai target KPI untuk mencapai sekian-sekian untung. Tidak. Tapi meletakkan akhirat sebagai keutamaan. Sebab tu kita tengok orang-orang soleh akan selalu menyebut apa? Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Dia letak Tuhan, ya Allah Tuhan kami, Engkaulah maksud tujuan hidup kami. Maknanya dia letak dah. Objektif hidup dia, misi dan visi dia adalah untuk Allah. Kerana Allah. Untuk dapat apa? Waridhaka matlubi. Keredaanmu sajalah semata-mata untuk menjadi kehendak kami. Jadi dalam hal ni, kalau kita tak nak menjadi seorang hamba Allah, kita tak nak jadi sebuah negeri, kita tak nak jadi sebuah negara yang hina, dina, kita nak jadi mulia, hebat, masyhur, maka jangan jadikan dunia sebagai KPI untuk kita buru dan menjadikan dia sebagai objektif utama kita. Tetapi letakkanlah akhirat yang menjadi tujuan hidup kita, seperti mana disebutkan dalam hadis Sayyidina Zaid bin Thabit tadi, maka Allah akan datangkan kekayaan di dalam hati. Kita walaupun dapat gaji sebulan 2,000, alhamdulillah, ya Allah cukup. Semua keperluan cukup. Semua aktiviti kehidupan kita lancar. Orang gaji sebulan 10,000, 12,000, walaupun ada anak seorang, kerana tak ada anak, tapi tak cukup. Di sini Allah telah mencampakkan dia ke dalam kehinaan, kefakiran, yang kalau dia tak betul-betul jaga, kefakiran itu akan menjebak dia kepada kekafiran. Jadi akhirnya
dia terjajah dengan dunia tadi, hakikatnya. Kemudian kalau dia sendiri telah membebaskan diri daripada ikatan dunia tadi yang kita sebut dalam hadis tadi, Allah akan arahkan, perintahkan dunia, pergi kejar hamba Allah, hamba aku yang bertakwa ni, hamba aku yang memburu akhirat ni. Kejar dia dan tundukkan diri kamu secara hina kepada dia. Biarkan dia godam kamu untuk dijadikan alat untuk mencapai redha aku. Dunia itu makhluk Allah. Allah boleh arahkan dia begitu. Tapi sekarang realitinya dunia menjadi sentiasa aktiviti dalam yang bergerak dalam otak kita, dalam hati kita, sampai tidur pun fikir dunia. Itu sebenarnya apa? Maksudnya kita tak merdeka dengan kemerdekaan yang sejati dan hakiki. Dan yang terakhir, iaitu apa erti kemerdekaan yang sejati dan hakiki yang kita boleh lihat daripada apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW, adalah Rasulullah SAW memperjuangkan daripada bermula awal Rasulullah dapat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, sampailah Rasulullah dapat ayat yang terakhir, al-yawmu akmaltu lakum dinakum, adalah membebaskan manusia semuanya tanpa mengira agama, bangsa dan negara daripada syirik, daripada jajahan syirik. Kadang-kadang kita fikir syirik, oh betul, zaman Rasulullah bangsa Arab jahiliah syirik. Sembah berhala, ada 360 berhala lebih kurang di Kaabah. 360 berhala kat Kaabah. Sembah, akhirnya semua runtuh ketika Futuhul Makkah. Ketika Fathul Makkah. Pembukaan kota Mekah telah menghancurkan di tangan Rasulullah dan para sahabat. Akhirnya berguguran. Manusia nampak betapa hinanya berhala-berhala tadi. Nak ceritakan tentang bagaimana Rasulullah membebaskan ikatan belenggu jajahan syirik. Tetapi sahabat-sahabat kita sekalian, itu yang dipanggil sebagai syirik apa? Jali. Yang nampak depan mata kita. Sembah sesuatu selain Allah. Syirik jali. Yang jelas, nyata. Tapi tahukah kita bahawa ada satu lagi syirik yang membelenggu, yang menjajah kita sampai kita mati. Yang dia tak henti-henti. Iaitu dipanggil syirik khafi. Syirik yang terselindung. Syirik yang tak nampak. Ni besok kau ni tak belajar rajin-rajin, tak masuk universiti, tak ambil sampai master PhD, kau nak makan apa? Besok tak ada izin, kau nak kerja apa? Nanti kalau kau nak kahwin, nak bagi anak orang makan pasir. Itu cukup. Boleh menjebak perangkap-perangkap khafi yang boleh menjebak kita masuk ke dalam lembah syirik khafi yang akhirnya boleh membawa kepada syirik jali. Na'udzubillah min zalik. Jadi ini bentuk-bentuk penjajahan yang tiada hentinya. Bentuk penjajahan yang berlaku selama 24 jam. Bentuk penjajahan yang aktifnya start daripada kita mumayyiz sampailah kita di hujung nyawa. Sakaratul maut menyebut kita. Apakah penjajahan ini satu penjajahan yang biasa-biasa atau yang sangat menakutkan? Apakah 66 tahun kita melakukan merdeka, kita sudah merdeka ataupun sebenarnya belum mendapat atau mencapai kemerdekaan yang hakiki dan sejati? Tepuk dada, tanya iman. Wallahu alam bissawab. Itu dia, tepuk dada tanya iman. Tapi Ustaz, kalau boleh saya nak minta Ustaz turunkan sedikit kamera tu sebab tertutup pula. Buat jauh sedikit. Sambil Ustaz tengah betulkan kamera tu, saya nak raikan juga penonton di Facebook Live kita pada pagi ni. Kita ada Yunus Nus Merdeka, Masya Allah, dan Farida Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hajjah Ramlah. Assalamualaikum Ustaz Nazri yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat semua. Tu dia, Masya Allah. Dan juga Yunus Nus, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan jangan lupa kepada penonton setia di Facebook Live TV Al-Hijrah ni untuk share balik Facebook Live ni supaya ramai lagi dapat manfaat daripada perbincangan kita pada pagi ni. Dan kalau boleh, kalau nak buat pahala banyak-banyak, terutamanya hari Jumaat ni, tulis balik nota-nota apa yang Ustaz Nazri cakap tadi dekat ruangan komen supaya mereka yang mungkin baru masuk dapat tengok balik nota-nota tu ya, insya-Allah. Dan Ustaz, seterusnya kan, macam sebab yalah kita dah 66 tahun kita hampir merdeka kan, kita nak sambut yang kemerdekaan yang ke-66 tahun. Jadi apakah kita ni betul-betul merdeka ataupun kita ni kalau ikutkan masih dijajah lagi Ustaz? Okey, soalan yang sangat bagus untuk kita jadikan satu pertanyaan kepada diri kita sebenarnya. Kita dah 66 tahun merdeka. Jadi apakah kita sebenarnya sudah merdeka?
Jadi memang kita kena tepuk dada tajiman. Betul. Tapi jawapan ini sebenarnya memerlukan satu garis panduan. Ilmu supaya kita kena faham bahawa apakah kita harus happy go lucky dengan sambutan yang ke-66 ni, atau menjadi tanda tanya yang bermain di minda dan hati kita, ada perjuangan yang belum selesai yang kita perlu buat. Jadi bila kita nak menjawab kepada soalan apakah kita sebenarnya sudah merdeka total ataupun kita masih dijajah. Kalau persoalan ini saya tanyakan pada diri saya akan bagi tahu pada diri saya, kalau kemerdekaan itu adalah semata-mata bebas dari penjajahan yang kita dijajah ketika dulu oleh Portugis, kita pernah dijajah oleh Jepun, kita pernah dijajah oleh British contohnya. Okey, secara fizikal kita akan bagi tahu kita dah terlepas mengikut apa yang telah termaktub dalam kita punya sejarah. Pada 31 Ogos 1957 kita telah pun melaunkan kemerdekaan. Kita telah diberi hak untuk kita bebas untuk melakukan pentadbiran tanpa kita dijajah oleh penjajah yang sebelum ni. Tapi persoalan dia, pertama sekali kalau kita kata adakah kita sudah merdeka sepenuhnya, saya akan katakan merdeka itu kita kena faham dia bukan bermaksud boleh buat apa saja. Bukan maksud merdeka, kita dah merdeka, kita boleh buat apa saja. Bukan. Kalau kita boleh buat apa saja, maknanya belum merdeka. Apa maksud saya kita bukan boleh buat apa saja? Maknanya kita boleh buat apa saja tanpa memikirkan halal ke haram ke, kita bantai je. Kita pukul rata semua. Tak kisahlah halal ke haram ke syubhat, yang penting kita dapat. Itu kalau itu yang dikatakan merdeka, maka itu hakikatnya belum merdeka, masih dijajah. Merdeka juga dia bukan bermakna kita boleh cetuskan apa saja. Kadang-kadang kita ni ialah jenis orang yang IQ tinggi, kita boleh dapat idea macam-macam. Kita nak buat pembangunan, kemajuan, kita nak bina tamadun, kita nak bangunkan negara kita dengan acuan kita sendiri tanpa ada campur tangan bangsa asing, tanpa ada campur tangan negara asing, sebab kita dah merdeka dah 6 tahun. Jadi kita cetuskan idea-idea ilham untuk tujuan yang asalnya murni. Tapi kena ingat, niat tidak menghalalkan cara. Tapi waktu kita cetuskan idea-idea itu, kita tidak berhalus, kita tidak berseni, kita tidak begitu teliti dalam memikirkan, dalam kita memerhati soal pantang larang Tuhan kita. Kita ada Allah. Allah yang mencipta kita. Bukan makhluk yang cipta kita. Kalau kita pakai BMW, kereta BMW rosak, kita pergi hantar kat Proton. Orang Proton tengok atas bawah tau. Dia akan tengok kita betul ke tak betul Mamat ni. Kan? Kalau kita pakai Tesla, kita pergi kat Pro 2. Orang Pro 2 tengok, Mamat ni pakai handsome kereta Tesla, tapi datang kat Pro 2 mengadu masalah Tesla. Ni satu problem. Jadi kena pergi mana? Dah Tesla rosak, pergi hantar kat Tesla lah. Dah kita ada masalah, dah kita nak mentadbir dunia ni, dah kita nak menguruskan amanah Allah dunia ni ikut perintah Allah, ikut apa yang orang kata kedudukan kita sebagai yang dah dimerdekakan, direzekikan merdeka, ikutlah dia punya pencipta. Allah ada manual dia, ada katalog dia, bagaimana kita nak buat. Jadi maknanya kita kena merujuk apa yang Allah larang, apa yang Allah punya pantang larang, apa yang disuruh. Jadi tak boleh sewenang-wenang je kita buat. Maknanya macam kita kata tadilah, kita masuk rumah orang, masuk rumah orang, jemput kita makan tengah hari, sampai-sampai kita duduk, kita pun duduk. Orang tu masuk dapur, nak ambil air. Sekali kita tengok, apa kena macam tak kena rumahnya. Dia punya sofa susunan dia macam tak cantik lah. Sebab kita suka susunan rumah apa ni, kalau kita pergi dekat contohnya Yayasan Perdana, dia punya susunan cantik kan. Kita pun pergi betulkan. Orang tu tengah buat air, kita betulkan dia punya sofa, kita tukar TV dia, pasu bunga dia kita tukar-tukar, meja makan dia kita alih. Orang tu keluar terus terkejut, terempas jawan. Sebab apa? Terkejut, kenapa rumah aku berubah? Bila masa aku ubah? Rupanya yang ubah tetamu yang diundang tadi. Tanya kenapa encik ubah rumah saya? Ni rumah saya kan? Tak ada, sebab saya masuk saya tengok tak berapa okey, tak kena. Saya ni adalah seorang apa orang kata ID, orang kata interior design. Jadi saya melihat apa dia ni tak sesuai. Marah tak tuan rumah? Confirm marah sebab tu rumah dia.
Maknanya Allah, kalau kita nak buat satu, kita nak cetuskan satu, kita nak rancang satu untuk niat yang baik sekalipun, kalau tak merujuk kepada pantang larang Allah, tak merujuk kepada Allah dan Rasul, Allah larangkan kita. Jadi hakikatnya kita belum merdeka. Kemudian, kalau kita kata kita merdeka bebas dari penjajah, tapi tak bermaksud kita bebas daripada semua hal dengan Tuhan. Maksudnya apa? Kita bebas daripada penjajah ni sepatutnya kita bebas untuk memilih identiti kita sendiri. Kalau dulu katalah penjajah, dia jajah kita, kita nak tunjukkan identiti kita sebagai seorang Muslim, sebagai umat Muhammad yang mukhlisin, sebagai umat Muhammad yang berpegang, yang ittiba' sunnah Rasulullah SAW, maka waktu penjajah ada susah. Mungkin susah nak tunjuk pakai serban, mungkin susah kita nak tunjuk kita semayang berjemaah, mungkin susah kita nak mengaji beramai-ramai. Zaman dulu macam-macam nak tunjuk dengan Jepun pun susah. Tapi bila kita bebas daripada penjajah, kita kena manipulate nikmat ini sebaik mungkin untuk kita pilih identiti yang disuruh oleh Allah. Sepatutnya kita bebas merujuk kepada Allah, nak buat apa saja yang Allah suruh. Kita bebas untuk memilih cara hidup mengikut sunnah Rasulullah. Bukan maksudnya kita bebas pilih cara hidup kita. Kita bebas pilih cara hidup Rasulullah untuk dijadikan amalan seharian hidup kita. Maknanya tak boleh ada sekatan. Apa yang Rasulullah buat, kita buat. Apa yang boleh buat, kita buat. Apa yang belum sesuai dibuat, kita buat apa yang sesuai dulu. Tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Jadi kita kena bebas. Itu maknanya kita berbebas. Tapi kalau belum bebas, saya tak boleh lah pakai sugi sebab saya tak boleh lah tutup aurat sebab kita tak nak hipokrit. Kan? Kalau kita nak buat benda-benda sunnah ni, benda-benda minta Allah ni, kita kena ikhlas, tak boleh hipokrit. Itu sebenarnya hipokrit. Itu sebenarnya dijajah. Itu sebenarnya belum merdeka sejati. Kalau perintah Allah yang betul wajib, tak kisahlah dia hipokrit ke tidak, dia nak ke tak nak, you have no option, you kena buat. Kan? Macam makan. Makan ada option tak? Kita tak nak makan. Mau tak makan 3-4 hari? Kebulok kan? Jadi kena makan. Sama juga dengan perintah-perintah Allah yang bersifat wajib ni. Tidak ada kompromi untuk kita katakan, nantilah saya belum ikhlas lagi. Kalau ikhlas, saya semayang. Tak boleh. Semayang sampai ikhlas. Kalau kita kata nak tutup aurat, tak boleh. Saya tak boleh hipokrit. Saya tunggu tak hipokrit, baru saya tutup aurat. Tak boleh. Tutup aurat sampai hilang hipokrit. Jadi perkara-perkara inilah yang sebenarnya menunjukkan aras bahawa kita masih dijajah. Hidup masih cara western. Hidup masih cara barat lagi. Hidup macam cara orang British lagi. Tak kisah kalau nak pergi western, Pak Mak western, makan western food. Tak ada masalah, hukum dia harus, boleh, tak dilarang, tak haram. Tapi yang dilarang ialah kita mengikut cara hidup Yahudi dan Nasrani. Yang dikatakan kita masih terjajah bila cara makan kita, bila cara minum kita, bila cara kita berpakaian, bila cara kita bergaul, bila kita cara berhibur, masih ikut cara Yahudi dan Nasrani. Itu yang dikatakan kita masih dijajah. Itu yang dikatakan kita masih belum merdeka. Jadi maknanya, kalau begitulah apakah kita masih terjajah? Jawapannya, tidak. Kita tidak boleh terjajah dengan dunia dan dengan nafsu. Tak boleh. Kalau kita terjajah dengan dunia dan nafsu, maknanya kita belum merdeka yang hakiki dan sejati. Belum sempurna merdeka kita. Dan jawapan kedua saya ialah, ya, kita mesti dijajah. Kalau kita tak dijajah, kita belum merdeka. Yang kedua ni kena perhati betul-betul supaya tak salah maklumat, tak salah faham. Ya, kita mesti dijajah dan terus dijajah sampai mati supaya kita dapat kemerdekaan yang hakiki. Apa maksud saya? Yang kedua, kita hanya mesti dijajah, perlu dijajah, perlu dengan dijajah itu maksudnya kita perlu terikat dengan Allah. Kita perlu diikat oleh Allah, kita perlu dibelenggu dengan hablum minallah. Kita perlu diikat dengan tali Allah untuk kita tak menyeleweng, kita tak accident ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dengan Allah kita boleh dijajah. Hanya dengan Allah kita boleh terikat. Hanya dengan Allah kita boleh dibelenggu. Dengan Allah secara mutlak semata-mata. Selain Allah makhluk, kita tak boleh terikat. Sebab kita milik Allah, bukan milik makhluk. Jadi kalau kita diikat dengan tali Allah, diikat dengan Allah, itulah baru kita mendapat kemerdekaan yang sejati dan hakiki, dan itulah maksud kita telah terbebas daripada penjajah-penjajah yang zalim dan yang membawa kepada kemurkaan Allah. Wallahu a'lam bissawab.
Itu dia. Dan kita nak raikan juga penonton di Facebook Live sebab tadi ada soalan Ustaz daripada Ya, Hajah Ramlah. Kenapa Ustaz Frozen pula ni? Suara Ustaz okey. Tadi mungkin line tak berapa nak okey. Jadi okey. wajah Ustaz dia frozen kejap. Tapi jangan risau. Dah kembali dah balik. Dah boleh tengok balik Okey. wajah Ustaz kan. Dan kalau Ustaz yang kelakarnya Ustaz, time Ustaz Frozen tu ramai yang masuk. Masya-Allah. Ramai yang masuk kan. Kena Tengok Frozen tadi. selalu. Nak kena Frozen selalu ni, masya-Allah kan. Dan daripada Arul Lorenzo. Assalamualaikum semua dengan hashtag Allahumma salli ala Muhammad. Masya-Allah. Terima kasih Arul Lorenzo kan. Dan kita nak sambung balik perbincangan kita yang berkaitan tajuknya merdekakan diri kita dari dunia ni. Jadi Ustaz, kalau kita lihat kan, ada risiko tak ataupun ada bahaya ke kalau dari sudut konteks perbincangan yang kita tengah bincangkan ini? Ya. Okey, mungkin maksud Ustaz Anan ni kalau kita tak merdeka dari dunia ni ada tak risiko dan bahaya dia kan? Macam tu kan? Jadi sama je sebenarnya kalau kita buat perbandingan, bahaya tak kalau kita terus dijajah oleh contohnya penjajah asing. Kalau dulu katalah kita dijajah oleh komunis, kita dijajah oleh Jepun, kita dijajah oleh British, bahaya tak kalau kita terus duduk bawah penjajah? Jawapan dia confirm kita akan bercakap bahaya sebab itu kita nampak pejuang-pejuang kemerdekaan macam contohnya siapa, Tunku Paloh, lagi siapa, kita ada Tok Janggut, kita ada Mat Kilau, kita ada banyak barisan-barisan pejuang kemerdekaan yang hakiki, yang hebat-hebat, yang ikhlas-ikhlas. Mereka ini dapat melihat bahawa sekiranya bangsa ini tidak terlepas daripada belenggu penjajah, bukan kita semata-mata dijajah fizikal kita. Kalau setakat fizikal kita, mungkin kita tak boleh nak membangun, mungkin kita tak makan, mungkin kita nak dapat satu barang tu susah, itu masih lagi kita boleh tolerate. Tetapi yang paling bahaya yang diperjuangkan oleh pejuang kemerdekaan sejati ini, seperti yang Mani sebutkan tadi, adalah kerana mereka melihat satu hal yang lebih besar impak dia daripada yang kita sebutkan tadi, iaitu soal akidah. Akidah yang menjadi tiket utama seorang tu masuk syurga atau masuk neraka. Yang menjadi tiket utama untuk diterima Allah atau di-reject oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang dibimbangkan oleh Rasulullah SAW selaku mentor utama dalam siri membebaskan atau memperjuangkan kemerdekaan seluruh manusia di seluruh dunia. Dan diikuti oleh pejuang-pejuang selepas tu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan kepada zaman kita. Jadi mereka nak perjuangkan apa? Kalau kita tengok tadi maksud kemerdekaan tadi, dia semua menjurus kepada kehidupan ukhrawi. Dia semua menjurus soal tentang kemurkaan Allah. Jadi kalaulah begitu kita faham bahawa kalau penjajah-penjajah fizikal ini pun dah bahaya, apatah lagi penjajah bentuk yang kita tak nampak, itu dunia. Dunia ini disifatkan sebagai apa? Pertama, takhta, harta, wanita. Let's say kita tengok orang dia kena ikat dengan takhta. Apa jadi pada orang tu? Kita akan nampak dia akan jadi seorang yang ruwaibidah. Saya tak nak cerita makna ruwaibidah, itu tajuk lain, tapi boleh cek sendiri cari apa makna ruwaibidah dalam hadis 40 hari zaman ada cerita. Bila seorang terikat, dibelenggu dengan penjajah dunia yang dipecahkan dalam tajuk takhta ataupun pangkat, maka dia akan memburu pangkat tu walaupun terpaksa potong leher orang lain, walaupun terpaksa fitnah orang lain, walaupun terpaksa membunuh karakter-karakter baik orang lain, walaupun terpaksa mencaci, mencerca, menghina. Ini akibat risiko yang terpaksa dibayar oleh mereka-mereka yang telah dijajah oleh belenggu cinta dunia, iaitu cinta pangkat dan harta. Bahaya ke tak bahaya? Memang bahayalah. Kita akan dengar tiap-tiap hari tak habis-habis cerita kutuk, negatif. Jadi bila masa telinga kita ni nak dengar positif, bila masa kita nak nampak baik orang, nampak buruk kita, tak akan ada masa. Dan akhirnya kita tertipu, bila dibangkitkan daripada kubur kita terkejut. La ilaha illallah. Rupanya kejahatan-kejahatan, kebaikan-kebaikan yang aku buat telah dimakan dengan kejahatan-kejahatan yang aku tak sedar selama ini, yang aku sangka benda tu baik. So benda ni bahaya tak? Bahaya. Kita tengok pula dalam makna kedua yang dikatakan bahaya tak cinta dunia. Dunia yang kedua dia sebut sebagai takhta wanita. Orang lelaki wanita lah. Kalau orang wanita, lelaki lah. Kalau kita terikat dengan cinta wanita, kebanyakan dalam kajian bila seorang tu pemikiran dia dan hati nafsu dia cenderung kepada wanita sehingga tak terkawal, dia boleh terjebak dengan jenayah seks dan sebagainya. Dia boleh terjebak dengan masalah tidak kreatif. Dia boleh terjebak dengan masalah kemurungan. Dia boleh terjebak dengan masalah depression dan stres.
Dia boleh terjebak dengan masalah suka menyendiri dan tak suka bergaul sebab dia berada di alam khayalan dan fantasi. Fantasia bulan madu. Jadi ini menyebabkan dia tidak menjadi seorang, kalau seorang lelaki dia tak panggil, dia tidak ada seorang yang bersifat rijal. Rijal ni tidak merujuk kepada jantina tapi merujuk kepada sifat seorang lelaki yang berwibawa, yang dapat memartabatkan perintah Allah, yang dapat mengelakkan diri daripada larangan Allah. Ini baru dikata rijal. Orang kata, kalau orang Melayu kata, baru dikata anak jantan. Tapi kalau alah jumpa perempuan mata tak boleh jaga, maknanya terjajah tu, risiko dia habislah. Jumpa perempuan jadi orang kata jiwang-jiwang. Bila kita ajak sembang tentang dakwah ke, dan macam mana kita nak bangunkan bangsa kita, bangunkan ekonomi kita mengikut sunnah Rasulullah, dia tak ada mood, dia tak ada idea sebab dia telah dibelenggu dengan khayalan-khayalan nafsu yang telah lama bertapak di sanubari dia. Jadi ini menyebabkan dia jadi seorang apa? Dia jadi alien, dia jadi zombie dalam masa yang dia tidak sedar. Kemudian yang ketiga, kita ada harta. Harta ni paling banyak. Selalu orang cakap, tak apa ni semua harta saya cari dengan rezeki yang halal. Rezeki haram kita dah tahu, dia punya jebakan penjajahan dia memang jelas. Al-halalu bayyinun al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal tu jelas, yang haram tu jelas, yang kita tak jelas benda yang tengah-tengah. Al-umur mutasyabihat. Al-umur yang dikatakan sebagai perkara-perkara yang syubhah. Perkara-perkara yang tak jelas. Benda-benda ni satu benda yang kita katakan terlalu susah untuk kita scan kalau kita tidak ada panduan dan bimbingan guru. Yalah, soal harta cari rezeki, siapa yang tak cerita pasal cari rezeki? Tapi kita terlupa kadang bila kita cari rezeki, lalai solat. Bila kita cari rezeki, solat, tapi masalahnya tak ikut ISO ataupun KPI Allah. Allah kata semayang tu ikut waktu dia. Yang lelaki pergi berjemaah, yang perempuan semayang dengan orang perempuan, ataupun kalau dia nak berjemaah niat seorang, tak adalah keberatan seperti mana tuntutan pada orang lelaki. Tapi bila cerita soal duit, cerita soal kenaikan pangkat, cerita pasal KPI kerja, pasal KPI bisnes, sembahyang tu jadi program nombor 2. Kadang-kadang hujung nak dekat masuk waktu lain, baru nak solat. Jadi kat situ kita dijajah tak? Situ risiko tak? Risiko. Sebab kita lupa bahawa kunci rezeki Allah dah sebut dalam Quran adalah solat. Dengan solat tu Allah kata hayya 'alal falah. Bila mana kita tidak lalai, kita tidak ada guru yang membimbing, itu yang hidup kita ni sentiasa cacar marbah, huru-hara. Kita hidup macam orang kata jadi dengan sebab kita sibuk pasal harta, kita bergaduh dengan isteri, bergaduh dengan suami. Sibuk pasal harta dengan anak-anak terbiar, hisap dadah, hisap syabu, hisap rokok dan sebagainya. Sibuk dengan harta, anak-anak terbiar tak ada matlamat dan hala tuju hidup. Sibuk dengan harta, dengan mak bapak pun hancur hubungan. Tak lagi dah jenguk balik kampung. Jadi apa nak jadi dengan kehidupan kita? Dia jadi bagaikan hidup dalam neraka sebelum masuk ke dalam neraka yang abadi. Wallahu a'lam bissawab. Itu dia, Masya Allah kan. Dan kita nak raikan juga penonton di Facebook Live ni daripada Razman Siratman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Razman Siratman, terima kasih kerana sudi masuk Facebook Live ni. Dan jangan lupa kalau boleh share Facebook Live ni supaya ramai lagi dapat manfaat daripada perbincangan kita dengan tajuknya Merdekakan Diri Kita dari Dunia. Masya Allah kan. Jadi Ustaz, kalau kita tengok kan, kita ni bukan saja nak merdekakan diri kita daripada penjajah, tapi kita nak juga merdekakan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah. Terutamanya Ustaz, sifat mazmumah kasih kepada harta. Kita tak naklah jadi bakhil kan, jadi kedekut, jadi orang yang tamak. Jadi kita nak bersedekah, berinfak, berwakaf, dan saya difahamkan Ustaz pun sedang berusaha untuk membantu pihak Pertubuhan Mihrab untuk mengumpul dana bagi kempen membangun aset-aset Islam, terutamanya pembinaan masjid, ma'had tahfiz. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan serba sedikit berkaitan dengan kempen membangunkan aset-aset Islam ni Ustaz. Jadi bertepatan dengan tajuk kita tadi tentang merdeka dan dikaitkan dengan merdekakan kita bila kita terbelenggu dengan dunia kan. Salah satu daripada yang dikatakan kita ini masih dijajah bila kita masih lagi bakhil. Sukalah kalau kita sarankan kepada yang susah lagi nak berinfak ni, terutama ini merujuk kepada nasihat untuk diri saya sendiri kan. Rajin-rajinlah tengok cerita Labu Labi kan. Kaya pun tapi kereta kan, kereta dia macam kereta orang kata apa, orang masuk estate kan.
Jadi maksudnya kita jangan jadi haji bakhil lah. Kan? Bakhil pada diri sendiri itu adalah kebakhilan yang sangat dahsyat, yang paling trauma sekali dalam hidup manusia. Jadi alhamdulillah sebenarnya saya dengan Pertubuhan Mihrab kita buat satu usaha kerdil saja. Ya, usaha ini bukan untuk membantu kepada mereka yang berhajat, tapi untuk membantu kita semua. Membantu diri saya, membantu orang yang nak menyumbang. Kita menjadikan platform untuk kita semua ini berperanan. Sebab kalau kita tak buat kerja ni, tak berperanan, contohlah katalah Pertubuhan Mihrab, kita tak rancang untuk buat satu pertubuhan. Masing-masing fokuslah kerja masing-masing. Tak fikirkan bagaimana kita nak bantu keperluan-keperluan ma'had, tahfiz, masjid yang terbiar dan sebagainya. Apa akan jadi? Kita akan dianggap sebagai mati sebelum mati. Kita ni umpama bangkai yang bernyawa. Saya umpama bangkai yang bernyawa, tuan-puan sebagai bangkai yang bernyawa. Pertubuhan Mihrab yang tak tertubuh tu dipanggil grup yang disebut sebagai bangkai bernyawa sebab tak berperanan, tidak memberi peranan dalam masyarakat dan tidak memberi manfaat yang boleh dirasai kemanisannya. Maka sebab itu kita berfikir bahawa kita nak keluar daripada kematian sebelum kematian, kita hidupkan diri kita dengan memakmurkan dunia ini yang Allah amanahkan sebagai khalifah Allah dengan cara kita menjadi orang yang peka dan sensitif dengan keperluan. Jadi Pertubuhan Mihrab melihat bahawa penting untuk kita membina aset-aset Islam. Sebab Islam ni adalah agama kita yang diredai oleh Allah SWT. Jadi yang kita nampak buat masa ni, kita tak mampu nak bantu semua, tapi ada hal-hal yang kita rasakan ini adalah masih di dalam kemampuan kita setakat ini. Jadi kami bermula dengan contohnya Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Zahra. Kita banyak Ma'had Tahfiz kat Malaysia ni, banyak ribu. Jadi kita tak mampu nak bantu semua, kita nak buat satu-satu. Jadi sebabkan kita tengok rekod Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Zahra ni, alhamdulillah cemerlang, keputusan pelajarnya bagus, usianya pun dah lebih 10 tahun, aktiviti-aktiviti dia, kemudian prasarana yang disediakan kepada pelajar-pelajar di tempat yang sangat terhad, iaitu di bangunan rumah kedai yang dah 10 tahun, yang tak ada tempat, tak ada ruang untuk aktiviti, tapi itu pun dia cuba maksimiskan apa yang boleh. Jadi kita melihat bahawa kesungguhan ma'had ini perlu dibantu. Kalau dibiarkan, sepatutnya budak-budak tadi dia boleh orang kata menjadi seorang yang genius, tapi tak jadi genius sebab mereka disekat dengan masalah-masalah, tidak ada tempat yang tidak ada tempat yang sesuai untuk mereka belajar, tempat-tempat yang sempit, yang tidak ada padang dan sebagainya. Ini sebenarnya Allah akan tanya kita. Allah akan tanya kita, Allah akan tanya saya, Allah akan tanya tuan-puan, tak tahu ke sekolah ni dah lebih 10 tahun, tak tahukah pelajar-pelajarnya bukan 20 orang, 30 orang, hampir 400 orang, tak tahukah mereka ni dah bersungguh-sungguh tengok ada pembaharuan yang dibuat untuk prasarana kegunaan pelajar-pelajar, tak tengok ke, tak pernah cek, tak pernah ziarah ke. Ini akan ditanya, confirm akan ditanya. Kita bukan kat luar negara, kita dalam negara kita ni. Jadi potensi ini kami lihat tidak boleh dibiarkan, melainkan kita kena bantu. Tak bantu Hamlatul Quran ni, tak bantu perjuangan-perjuangan Al-Quran ini yang guru-gurunya sibuk tiap hari untuk bantu pelajar-pelajar untuk mengusahakan Quran sebagai dustur mereka, sebagai perlembagaan mereka, sebagai sesuatu yang nak diperjuangkan, kita tetap akan bersalah. Kita akan dapat dosa jariah. Kita nak keluar daripada masalah ni, yang itu Pertubuhan Mihrab buat tu. Jadi kami nampak, okey, kita satu-satu kita bangunkan rumah tahfiz Sains Fatimah Zahra mengikut plan yang telah dirancang setelah kita bermusyarat. Jadi tuan-tuan boleh tengok nanti kat situ kita ada QR scan kod kat situ. Kemudian boleh tengok kita punya nombor telefon kita boleh dihubungi. Kita ada nombor akaun, boleh menggunakan apa cara sekalipun. Online boleh, kalau nak pergi ke pejabat boleh, kalau kita nak pakai QR code boleh, semua boleh. Dan tidak terhenti di situ saja. Kita dah bangunkan beberapa rumah Allah. Rumah Allah ni sama ada surau atau masjid. Surau dah banyak yang kita settlekan ke keperluan. Sekarang ada 2 masjid utama. Masjid ni juga kita menilai sebagai satu masjid yang setakat ini kita perlu dan kita mampu untuk bantu. Antaranya Masjid Al-Falah. Kalau kita tengok Masjid Al-Falah ni, dia akan mencuit perasaan kita kenangan-kenangan sewaktu kita berada di Masjid An-Nabawi. Pintu-pintunya itu akan mengingatkan kita, memori kita, oh aku pernah sampai di Masjid Nabawi. Masuk ke dalamnya tu, oh ya aku pernah sampai Turki. Tengok daripada luar, oh aku teringat Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi banyak hal-hal dan perkara yang menyebabkan kami Pertubuhan Mihrab memandang sangat perlu, sebab persiapan ini hanya memerlukan lagi berapa juta
dan tinggal lebih kurang dalam tak sampai 5% nak siap. Tuan-puan boleh tengok gambar tu. Boleh datang dekat Sungai Ramal Dalam, dekat tepi jalan, populasi mereka makin bertambah banyak, masjid yang lama mencurah-curah sampai bahaya kalau dia orang teruskan sembahyang kat situ. Dan inilah alternatif masjid baru yang sesuai dengan era milenium kita. Kita perlu menaikkan syiar Allah, rumah Allah yang sebegini rupa supaya orang nampak, orang dapat mentakzimkan Allah dengan cara yang dimuliakan. Jadi itu masjid yang kedua. Masjid yang ketiga, kita ada Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh dekat Rawang. Masjid ini pun sama. Kedudukan ni dalam besar. Orang nak pergi Perak, orang nak pergi Tanjung Malim, orang nak pergi Rawang, orang nak pergi Serendau, orang nak pergi Batu Haram. Laluan ni sangat sibuk. Masjid dah lebih 40 tahun. Tak pernah ada pembinaan semula. Masjid dah usang, dah dhaif. Kemudian dia bercantum pula dengan sekolah agama. Pelajar-pelajar sekolah agama akan buat aktiviti di situ. Tapi masjid usang. Bayangkan tuan-puan, kalau kita berinfak di tempat-tempat macam ni, berapa banyak pahala yang tuan-tuan perempuan bayangkan kita akan dapat. Kita dah bukan jadi jutawan akhirat. Kita akan jadi triliuner akhirat. Kalau boleh kita sebut paling tinggi triliuner, kita boleh jadi triliuner akhirat. Mengalahkan apa tu? Owner Tesla. Mengalahkan Bill Gates dan sebagainya kan. Maknanya kita nak kena ada cita-cita ukhrawi. Kita nak keluar daripada jajahan dunia ni. Aku nak bebas merdeka daripada jajahan dunia. Aku nak merdeka jadi seorang triliuner akhirat. Infak. Infak boleh mana-mana. Tapi saya nak mengajak bersama Mihrab, kita ada fokus, kita ada hala tuju, kita nak nampak hasil kita punya infak tu. Wow, ini tempatnya. Ini tempat orang nak beriktikaf, tempat orang nak zikir, tempat orang nak baca Quran, tempat orang nak buat forum majlis ilmu. Ini tempat melahirkan generasi-generasi Al-Quran besok yang akan bertebaran di seluruh dunia, yang mana semua yang mereka buat, aktiviti-aktiviti ibadah dan perjuangan yang mereka buat, tuan, puan, penyumbang budiman yang bermurah hati ini yang akan dapat tanpa dikurangi walau sedikit. Dan saya ucapkan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang yang sentiasa istiqomah setia bersama Ketua Mihrab, yang tidak pernah putus-putus menyumbang. Terus ajak kawan-kawan menyumbang, sebar-sebarkan, sebab sebar-sebarkan kebaikan itu juga tanda kita dah mendapat kemerdekaan yang sejati. Wallahu a'lam bishawab. Itu dia. Jadi kepada penonton setia Facebook Live TV Al-Hijrah pada pagi ni yang sedang menonton dengan tajuknya Merdekakan Diri Kita Dari Dunia ni, ayo saya menyeru kepada semua, jom sama-sama kita merdekakan diri kita daripada pemikiran penjajah. Kita merdekakan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah dengan apa? Dengan scan QR code tu supaya anda boleh dapat berinfak, boleh dapat bersedekah, boleh dapat berwakaf, tambah-tambah pula di hari yang penuh dengan kemuliaan, hari Jumaat Sayyidul Ayyam ni, di mana pahala dilipat kali gandakan kan. Jadi inilah peluang kita untuk merebut, mengumpulkan saham akhirat, untuk buat pencen akhirat. Dan kalau boleh, kalau tak mampu nak menyumbang dalam sudut harta kan, kalau boleh share maklumat ni supaya ramai lagi dapat menyumbang. Bila orang lain menyumbang, kita pun dapat saham, kita pun dapat bahagian, insya-Allah kan. Jadi scan saja QR code yang tertera di kaca phone anda sekarang ni kan, ataupun kalau nak maklumat lebih lanjut boleh terus WhatsApp 011-1933-2876, ataupun anda boleh terus ke akaun Maybank iaitu 5624-0565-4420. Buat hari ni juga, jangan ditangguh-tangguhkan. Kalau tangguh kita tak tahu nyawa kita ni panjang lagi ke tak, kok kejap lagi beberapa saat Allah tarik nyawa kita kan. Jadi sebelum Allah tarik tu, sekurang-kurangnya kita dah buat infak, kita dah buat sedekah, kita dah buat wakaf untuk membangunkan aset-aset Islam, untuk merdekakan diri kita dari sifat-sifat mazmumah. Jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Nazir Abbas yang merupakan Duta Pertubuhan Mihrab sudi bersama dengan kami pada pagi Jumaat yang penuh dengan mulia ini. Semoga Ustaz dan juga warga kerja Pertubuhan Mihrab sentiasa dimudahkan urusan, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa diberikan kesihatan yang baik, sentiasa diluaskan rezeki, insya-Allah. Dan kepada penonton juga yang menonton, saya doakan supaya anda sentiasa dalam rahmat Allah, diluaskan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dijemput menjadi tetamu Allah, tak kiralah haji ataupun umrah, insya-Allah. Jadi sekian saja daripada saya, insya-Allah kita jumpa di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi dan Digital. Jangan lupa muat turun aplikasi Al-Hijrah Plus menerusi Apple Store dan Google Play Store sekarang. Ada 6,000 kandungan yang boleh ditonton di mana sahaja tak kira waktu. Muat turun sekarang secara percuma.